Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan selamat sejahtera. Tolong buka ke 2 Samuel 7 ayat 1 hingga 14. Ini adalah bacaan perjanjian lama untuk hari ini. Dan pari akan kongsi firman Tuhan di bawah tajuk Raja Daud telah melakukan kehendak Allah. Raja Daud telah melakukan kehendak Allah. Setiap kali kita berkumpul di gereja ataupun di rumah untuk sel, kita selalu berdoa. Doa Tuhan. Dalam doa Tuhan kita selalu kata, kita selalu doa, kehendakmu dilaksanakan di bumi seperti di syurga. Setiap kali kita doa Tuhan, kita berdoa, kehendakmu dilaksanakan di bumi seperti di syurga. Untuk beberapa orang, mereka hanya berdoa saja. Tapi untuk mereka itu kehendak Allah. Ini adalah kehendak saya. Saya akan hidup mengikut kehendak saya. Bila saya pergi ke gereja, saya akan lakukan kehendak Allah. 2 jam dalam 1 minggu, bila saya ada di dalam gereja, saya akan lakukan kehendak Allah. Selepas saya keluar dari gereja, saya akan lakukan kehendak saya. Saya akan melakukan apa yang saya nak buat. Kita mesti belajar untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan diri sendiri, dalam kehidupan keluarga, dan juga dalam kehidupan gereja. Hanya bila kita melakukan, bukan hanya doa, hanya bila kita melakukan kehendak Allah, baru kita boleh menerima berkat Allah Bapa. Kalau kita sentiasa melanggar kehendak Allah, kita tidak boleh menerima berkat Allah Bapa. Bila kita baca firman Tuhan, kita tahu apakah kehendak Allah untuk kehidupan kita. Bila kita dengar firman Tuhan, kita tahu apakah kehendak Allah Bapa untuk kehidupan kita. Ada jemaah yang akan mengambil langkah tindakan untuk melakukan kehendak, untuk hidup mengikut kehendak Allah, tapi ada jemaah yang mereka tak kisah. Mereka tak kisah kehendak Allah untuk kehidupan mereka. Ada juga yang selepas mereka tahu mereka akan melanggar kehendak Allah untuk kehidupan mereka. Tolong buka ke Yunus 1 ayat 2. Dia berfirman, Allah berfirman, sedang berfirman kepada Yunus, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan kejamlah penduduknya. Aku tahu bahawa penduduknya sangat jahat. Penduduk kota Niniwe sangat jahat. Oleh itu Allah telah memanggil Nabi Yunus. Dan Allah telah menyuruh dia, pergilah ke bandar Niniwe dan kejamlah mereka. Kejamlah mereka. Itulah kehendak Allah untuk Nabi Yunus. Pergi
Adakah dia melakukan kehendak Allah? Adakah Nabi Yunus pergi ke bandar Niniwe? Kita baca dalam ayat 3. Tetapi Yunus pergi ke arah lain untuk menjauhi Tuhan. Tuhan kata, pergilah ke bandar Niniwe, kejamlah penduduk bandar Niniwe tentang dosa-dosa mereka. Tapi kita baca ayat, tetapi Yunus pergi ke arah lain untuk menjauhi Tuhan. Sedih bukan? Bukan dia tak tahu. Dia tahu apakah kehendak Tuhan, apa yang dia harus buat. Walaupun dia tahu, dia telah mengambil keputusan untuk melanggar firman Tuhan. Dia pergi ke arah yang lain, seperti beberapa jemaah. Mereka tahu, bukan sebab mereka tak tahu kehendak Allah untuk kehidupan mereka. Mereka tahu apa yang Allah Bapa suruh mereka buat, tapi mereka pilih arah yang lain untuk menjauhi daripada Allah Bapa. Dan kadang-kadang mereka akan datang ke gereja dan minta doa dan minta Allah Bapa memberkati mereka. Kita boleh berdoa, tapi Tuhan akan dengar atau tidak. Mengikut firman Tuhan, bila kita langgar firman Tuhan, bila kita buat sesuatu yang bukan mengikut kehendak Allah, Tuhan, Allah Bapa tidak akan memberkati kita. Hanya bila kita melakukan kehendak Allah, hanya bila kita berdoa mengikut kehendak Allah, baru Allah Bapa akan mendengar dan memberkati kita. Ada seorang yang lain. Kita tolong buka ke 1 Samuel. 1 Samuel 15. Ayat 3. Pergilah serang orang Amalek. Binasakanlah mereka dan hancurkanlah segala yang ada pada mereka. Jangan tinggalkan sesuatu apapun. Bunuhlah semua lelaki, perempuan, kanak-kanak, bayi, lembu, domba, unta dan keldai. Itu adalah kehendak Allah. Dan dia telah beritahu kepada Raja Saul, dia kata pergi menyerang. Dan selepas itu dia kata binasakanlah, hancurkanlah semua. Ayat 14. 1 Samuel 15:14. Samuel bertanya kepadanya, jika demikian, mengapa hamba mendengar lembu melenggu dan domba menggembik? Sekarang Raja Saul sudah menyerang, sudah mengalahkan Amalek. Allah telah menyuruh dia membinasakan, menghancurkan semua. Tapi dia tidak mengikut kehendak Allah. Dia tidak mengikut arahan yang diberi kepada dia oleh Allah. Ayat 15. Raja Saul menjawab, anak buah betah merampas ternakan itu daripada orang Amalek. Tengok, dia tidak melakukan kehendak Allah. Tapi dia tidak mengaku, ini adalah minta maaf, sorry saya tidak melakukan kehendak Allah dengan sepenuhnya. Betul, kami telah menyerang Amalek dan minta maaf, kami tidak melakukan kehendak Allah 100%. Dia tidak mengaku. Dia salahkan anak buah dia.
ini pun adalah satu cara di mana bila tu kita kamu tahu bukan kehendak Allah untuk kehidupan kamu. Kamu tahu bukan apa firman Tuhan kata tentang perkara ini. Saya tahu. Tapi ada orang yang akan menyalahkan orang lain untuk dosa mereka. Mereka akan salahkan orang lain. Kita bukan saya tahu apakah kehendak Allah untuk kehidupan saya, tapi saya dipaksa. Ini bukan salah saya. Ini adalah salah kawan-kawan atau saudara mara. Kita tak boleh bagi alasan. Tengok Yunus, walaupun dia tahu apakah kehendak Allah, dia telah ambil arah yang lain. Dia telah cuba untuk menjauhi daripada Tuhan. Dan Raja Saul telah menyalahkan anak buah dia. Kita tak boleh bagi alasan. Kita tak boleh bagi alasan mengapa kita tidak melakukan kehendak Allah dalam kehidupan diri sendiri, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja. Bila kita baca dalam baca 2 Samuel, di sini kita baca ayat 2 Samuel 7 ayat 2. Kemudian Raja Daud bertitah kepada Nabi Nathan, lihatlah, betah tinggal di dalam istana yang diberbuat daripada kayu sedar, sedangkan tabut perjanjian Allah disimpan di dalam kemah. Saya dah bina satu istana yang cantik dan saya tinggal di istana ini. Tapi tabut Allah, perjanjian Allah masih di kemah. Dia kata, saya nak bina satu rumah. Saya nak bina satu tempat di mana kita boleh simpan tabut perjanjian Allah. Itu memang untuk kemuliaan nama Allah. Dia kata, saya sudah ada satu istana. Dia pun rasa macam tak adil lah. Allah yang telah memberkati saya. Sekarang saya hidup tengok mewah, tengok istana. Saya hidup tinggal dalam istana, tapi tabut perjanjian Allah masih di kemah. Dia kata, saya mau buat sesuatu. Ayat 3, Nathan menjawab, lakukanlah apa saja kehendak Tuhanku, kerana Tuhan menolong tuanku. Dia kata, lakukanlah mengikut kehendak. Sebab Nabi Nathan tahu ini Raja Daud memang setia kepada Allah. Dia memang seorang yang setia kepada Allah. Dalam bahasa English kita selalu kata a man after the heart of God. Dia hanya nak lakukan kehendak Allah. Itu Raja Daud. Dan Nathan pun tahu dia tidak akan melakukan sesuatu yang akan langgar kehendak Allah. Dia kata dia mesti akan melakukan kehendak Allah. Tengok Raja Daud, dia kata, saya nak bina, saya nak buat satu tempat untuk menyimpan tabut perjanjian Allah. Itu satu yang baik, bukan? Untuk kemuliaan Allah Bapa. Ayat 3. Ayat 4. Tetapi malam itu Tuhan berfirman kepada Nathan, pergilah beritahu hamba-Ku Daud firman-Ku, bukan engkau yang akan membina rumah bagiku. Malam itu saja Tuhan Allah telah bagi tahu kepada Nathan, kamu pergi, esok kamu pergi bagi tahu kepada hamba saya, Raja Daud, bukan dia yang akan membina. Tengok, apakah kehendak Raja Daud? Dia nak bina satu rumah, satu tempat untuk menyimpan tabut perjanjian Allah untuk kemuliaan nama Allah. Itu adalah kehendak Raja Daud. Tapi apa kehendak Allah? Bukan dia yang akan membina. Dan bila Nathan beritahu kepada Raja Daud, itu kehendak kamu ini memang baik, tapi kehendak Allah lain.
bukan kamu yang akan membina. Dia telah serahkan kehendak dia ke bawah kehendak Allah. Dia kata, okey, kalau itu adalah kehendak Allah, saya akan lakukan kehendak Allah. Dan dia telah buat persiapan untuk rumah Allah dibina oleh anak dia. Dia tak marah Allah, dia tak marah Nabi Nathan. Tapi dia kata, kalau itu adalah kehendak Allah, saya serahkan. Saya serahkan kehendak Allah, saya ke bawah kehendak Allah. Ini kita mesti bawa. Ini adalah satu pelajaran untuk kita. Kadang-kadang kehendak Allah, kadang-kadang itu bukan macam Raja Daud itu bukan satu dosa yang dia nak buat. Dia hanya nak buat sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi bila Nathan beritahu kepada dia itu bukan kehendak Allah, dia kata okey. Dia telah kata okey, saya akan ikut kehendak Allah. Inilah dalam kehidupan kita. Bila kita dengar firman Tuhan, bila kita baca firman Tuhan, bila Tuhan beritahu kepada kita apakah kehendak dia untuk kehidupan kita, untuk sesuatu perkara yang kita nak buat, kita mesti mau dengar dan lakukan kehendak Allah. Walaupun mungkin kita dah ambil keputusan untuk membuat sesuatu, tapi bila kita tahu itu bukan kehendak Allah, kita mesti kata okey, saya akan lakukan kehendak Allah. Itulah penting. Kalau kita buat hidup mengikut kehendak Allah, kita akan diberkati. Itu adalah janji Allah untuk kita. Yunus, Allah telah memberitahu kepada dia, pergilah. Pergilah ke bandar ini. Kadang-kadang Tuhan Allah pun menyuruh kita pergi ke sesuatu tempat untuk kongsi firman Tuhan, dan kita bagi alasan mengapa kita tak nak lakukan kehendak Allah, mengapa kita tak nak pergi ke tempat itu, atau mengapa kita tak nak buat sesuatu. Ataupun kadang-kadang kita macam Raja Daud. Yunus dia kata, saya tak mau pergi ke Niniwe sebab saya tahu suka orang itu. Itu bukan saya suka kata suka. Sebagai seorang Kristian, kita mesti mengasihi semua orang. Bila Tuhan kata pergi, kita pergi saja. Sebab itu adalah tanggungjawab kita untuk melakukan kehendak Allah. Raja Saul, dia salahkan anak buah dia. Mengapa kamu tak melakukan kehendak Allah? Bukan salah saya. Ini salah anak buah saya, itu askar. Itu yang mereka yang buat itu, perkara itu. Jangan bagi alasan untuk mengapa kamu tak melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kamu. Bila kita melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, kita mesti akan diberkati. Kita mesti akan diberkati. Kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, tak kisahlah berapa lama kita berlutut dan berdoa, Tuhan Allah tidak akan mendengar doa kita. Kalau kita tak nak bertobat, kalau kita tak nak menyerahkan kehidupan kita ke bawah kehendak Allah, kalau kita tak nak melakukan apa yang dia suruh kita buat, mengapa dia nak memberkati kita? Macam saya akan terus hidup dalam dosa, tapi kamu berkati saya. Dia kata tak boleh. Hanya bila kamu hidup mengikut kehendak saya, hanya bila kamu lakukan kehendak saya, hanya bila kamu berdoa mengikut kehendak saya akan memberkati kamu. Oleh itu saya cabarkan kamu supaya kamu akan ambil langkah untuk melakukan kehendak Allah. Jangan bagi alasan. Jangan pergi ke arah yang lain. Jangan cuba menjauhi daripada Tuhan. Jangan salahkan orang lain. Jangan. Terus serahkan kehidupan kamu ke bawah kuasa pimpinan Roh Kudus dan lakukan kehendak Allah dalam kehidupan kamu. Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.